Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar korang semua? Sihat? Terima kasih kerana klik video kecil Eton je. Jangan lupa like, komen, subscribe. Okay. Pak Su Amara. Semalam episod ke-11. Weh, Wafi gila tak weh. Wafi gila tak. Selalu pergi rumah si Miza dan rujuk semula. Bila si Miza cakap dengan dia, Wafi, dia sebut nama Wafi, dia rasa macam terhina sangat. Masalah kau dah ceraikan orang, lepas tu, orang panggil tu nama kau rasa macam biadab lah konon. Hey Wafi, itulah kau jadi manusia tu jangan sombong. Bila dia kata dia akan ceraikan Misa dengan syarat dia akan bagi duit 50,000. Dia ingat si Misa ni mentang-mentang lah selama ni dia yang tanggung si Misa. Lepas tu bila dia kata dia akan ceraikan bila dia bagi duit 50,000, dan si Misa dah ada duit 50,000, dia macam terkejut dan sekarang ni dah gila talak. Lalu pergi kacau si Miza di tempat kerja. Lepas tu, macam biasalah kalau dia datang je, mestilah si Pak Su yang akan datang tolong si Miza. Macam tu lah. Wafi ni, saya rasa awal-awal mungkin dia gila-gila, dia macam masih kelakar-kelakar lagi. Sebab walaupun dia macam tu, kadang-kadang saya tengok dia kelakar juga. Okay? Macam tu lah si Miza dengan keadaan ketakutan. Bila si Wafi, dia bukan takut diapa-apakan. Dia takut sebenarnya kalau si Wafi tahu kalau dia tengah mengandung. Itu yang dirisaukan. So, si Pak Su ambil satu dia buat permohonan untuk melindungi si Miza dan diluluskan, tapi seperti biasa dan nama pun gila talak. Malam dia pergi ceroboh juga tempat si Miza, tapi dia tak boleh lepas sebab Pak Su dah pasang satu alat yang canggih, alarm lah. Siapa yang macam masuk menceroboh dia akan bunyi dan secara automatik orang yang di dalam guard tu boleh terus call polis. Apalagi si Wafi ni dengan belagaknya pergi ke tempat Misa, dia panja, dia masuk dengan sombong, dia kata, "Hey Misa, abang datang ya," dengan memanja dia cakap macam tu. Masuk ke dalam tempat si Misa dan ditangkap polis. Disebabkan si Misa dah ada waran perlindungan, jika si Wafi ceroboh ataupun melanggar, dia akan dipenjara. Direman lah. So, Wafi direman dan si Misa sentiasa dalam ketakutan. So, Pak Su dengan mak dia dah berbincang untuk keselamatan si Misa. Dia minta si Misa untuk berpindah ke rumah Pak Su. Saya singkat je lah. So, Pak Su dengan Misa tinggal satu rumah. Okey. Mungkin kita akan cakap, Misa ni dalam edah. Kan, kalau ikutkan nak jumpa orang lelaki lain pun macam tak manis. Tapi bila dalam keadaan yang sedemikian dikacau, diganggu, so jalan dia pindah tempat. So dia pergi ke rumah mak si Pak Su. Tapi si Pak Su katalah, jangan risau, saya akan jaga batas, saya akan jaga edah untuk edah Misa. Cuma dia nak keselamatan lebih terjamin sebab Misa kata, kalaupun si Wafi dah ditangkap reman, dia akan dibebaskan. Dan bila dia dibebaskan nanti, benda yang sama dia akan buat. Sebab dia kan gila talak. Kan? Dia gila talak. So, mau tak mahu, Misa pun terpaksalah menerima tawaran si Pak Su dan si Amara. So, semestinya lah. Dia happy, si Pak Su happy, mak dia happy. Macam happy-happy lah. Disebabkan belum muncul si gede tu, so semuanya rasa happy-happy. Dan si Wardah pula dengan Wafi, pura beranda. Mak si Wafi kata, kau kena pujuk dia, nasihat si Wafi supaya dia tak gila-gilakan si Miza lagi. Tapi bila makin si Wardah pujuk si Wafi, makin jadi pula si Wafi. Saya juga tengok si Wardah dalam cerita ni. Dan saya pernah cakap, si Wardah ni dia penyondol, tapi penyondol yang tak sejahat macam si Asrin. So dia pun dah rasa macam tersakiti juga sebab dia dah diabaikan dengan si Wafi yang gila talak. Seperti Wafi kata, dia sebenarnya sangat-sangat menyayangi si Miza. Dalam hati dia tu si Miza. So, si Wardah ni macam wujud tak wujud sebenarnya. Dia dapat anak je pun. Kan? Memang si Miza pun kata dia si Wafi sebenarnya okey. Cuma mak dia tu yang selalu push, lepas tu dengan orang lagi bila dah dapat anak, tu dia jadi stres.
Sebetulnya dia payah sangat nak lepaskan si Misa. Bila Misa pindah ke rumah Pak Su, semuanya aman-aman. Si Pak Su pula sentiasa mencari jawapan dengan istiqorah, tahajud dia. Adakah si Misa ni sebenarnya jodoh dia ataupun bukan? Sebab dia mimpi nampak Misa pakai baju pengantin. Bila dekat-dekat ada suara lelaki datang. Dia terbangun lagi. Last episode semalam, dia pun bermimpi mimpi Misa. Dan bila Pak Su pergi dekat dengan Misa, Misa macam tak nampak dia. Macam tak wujud. Terbangun lagi, bersambung. So, masing-masing buat istiqorah. Pak Su buat istiqorah. Lepas tu, Misa terdengar. Sebab dia buat solat istiqorah di ruang tamu, tak silap. Dia buat solat istiqorah. Misa dengar doa si Pak Su. Terus Misa buat istiqorah juga. Meminta jodoh yang baik untuk dia, baik untuk agamanya, baik untuk kehidupannya. Kita tak tahu. Next episode, si Misa macam nak beranak dah. Tu malam ini. Ini Khamis kan? Tu malam ni, episod nanti, Misa akan bersalin. Dan di situlah si Gedi baru muncul. Itu episod semalam, dia lebih kepada Pak Su dengan Miza. Itu dua orang je. Di mana setiap kali si Misa ada kesulitan, Pak Su ada. So, itu saja guys. Cerita ni belum meledak tup, belum. Masih slow. Saya tak tahu bila akan meletup. Tapi si Wafi ni saya rasa lama-lama kejahatan dia yang sekarang ni, ini macam masih gila-gila dia. Degil, gila-gila dia. Saya tak tahulah. Nanti bila mungkin kalau dah Pak Su dengan Pak Su dengan Misa betul-betul dah couple, mungkin di situ baru si Wafi akan menjadi gila betul-betul. Dan bila si perempuan Gedi itu muncul, adakah di situ baru drama dia meledak? Okey, drama ni macam okey lah, dia tidak terlalu mengarut. Macam cerita macam cerita bahagian tertangguh. Kita rasa macam mengarut sangat, kan? Tapi dalam cerita ni dia macam lebih kepada cerita kehidupan. So okey sebenarnya, cuma mungkin disebabkan bahagian tertangguh tu betul-betul membuatkan kita jadi geram. Dan bila kita masuk dalam drama ni, yang seolah-olah macam menceritakan kehidupan sebenar, dia macam tak terlalu wow, kan? So saya sukalah dengan best lah, walaupun sama-sama peguam, si Pak Su peguam, si Sakuan peguam, tapi jauh biasa. Peguam Pak Su okey, tapi Sakuan tu nama je peguam, boleh pakai langsung. Okay, so kita tunggu. Saya tak tahu episod ni sampai episod berapa. Sebab sekarang dah masuk malam nanti episod 12. So, tinggal berapa episod lagi kalau sampai 28. Adakah dia akan meletup minggu depan lagi? Tak tahu. Cuma saya tak sabar nak menunggu cerita andai itu takdirnya keluar. Adakah itu yang akan menggantikan Pak Suamara? Saya tak tahu. Okey, so sebab dia akan muncul Ramadan. Ramadan dalam lagi kan? Dah sebulan, tinggal dah 20 berapa hari je. Okey. So guys, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.